وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد إمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين في عافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم أما بعد. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik serta inayah Allah Subhanahu wa taala kita masih lagi diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga sampai ke saat dan ketika ini kita dipanjangkan umur, diberi kesihatan dan kelapangan masa, dan dapat lagi kita mempersiapkan diri kita dengan meneruskan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai persiapan untuk menuju kehidupan selepas daripada kematian kita. Jadi insya-Allah di pertemuan kita pada kali ini kita akan sambung lagi perbincangan kita berkaitan dengan kitab Munyatul Musalli yang membincangkan kepada kita berkaitan dengan hukum hakam serta adab-adab, secara khususnya berkaitan dengan solat yang mesti difahami oleh kita semua selaku muslim lagi mukmin. Jadi sambungannya di muka surat 63 masih lagi berkaitan dengan syarat sah Jumaat. Muka surat 63 syarat sah Jumaat. Telah kita bincang pada pertemuan yang lalu tapi tak sempat nak habis. Malam ni saya ambil balik daripada atas secara laju, bacaan laju sikit. Lepas tu kita teruskan tempat yang kita berhenti baru-baru ni. Qala al-musannifu rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi daraini amin. Syarat sah Jumaat. Syarat ni apabila kita cerita syarat, baik syarat wajib ataupun syarat sah, ini cerita sebelum melakukan mana-mana amal ibadah maka dipanggil syarat. Sebelum kita masuk dalam amal ibadah maka kita panggil syarat. Syarat sah solat, syarat wajib solat, yang ni syarat sah Jumaat. Maknanya ni perkara sebelum. Dalam tu dipanggil rukun. Sebagaimana dimaklumi bahawa syarat sah Jumaat itu ialah dengan berjamaah sekurang-kurangnya 40 orang yang kamil. Maknanya kena ada dalam mazhab Syafi'i paling kurang kena ada 40 orang. 40 orang macam mana? 40 orang yang kamil. Maksud kamil ialah orang yang berakal. Satu, tu syarat kamil. Kamil ni bahasa Arab. Bahasa Melayu sempurna. Ialah orang yang berakal. Pertama. Yang kedua, balik, cukup umur. Yang ketiga, merdeka. Orang yang sah solat Jumaat ni orang yang bukan hamba. Tak ada zaman kita kan. Lepas tu yang seterusnya mustautin, orang yang penduduk tetap dalam qaryah tersebut, bukan orang yang musafir. Dia ni duduk di tempat ni dah mustautin berapa lama dah, siap ada rumah, siap beranak pinak sini dah. Bukan orang musafir.
Dia mustautin lain. Mungkin lain lagi dah. Dua yang dekat-dekat, cuma musafir tu jauh sangat. Musafir ni tuan-tuan, orang yang dalam perjalanan jauh, dia tinggal qaryah dia pergi tempat orang, tuan-tuan. Dan perjalanan tersebut, tuan-tuan, kalau kira sampai kepada boleh jamak dan qasar solat, maknanya paling kurang berapa? 2 marhalah. Maknanya dia singgah tempat kita sekejap. Dia nak teruskan perjalanan lagi. Dia singgah di Ampang. Berhenti dengan sebab masuk waktu. Dia pun berhenti solat sekejap. Nak teruskan perjalanan. Pergi mana? Nak pergi Johor. Daripada Kelantan. Jauh tu 12 jam. Dia berhenti sekejap. Dia tak dikira dalam 40 orang. Pasal apa? Pasal dia ni tak cukup syarat. Syarat apa? Syarat sah Jumaat. Tak masuk dia. Tapi kalau cukup-cukup dengan dia, tak jadi Jumaat hari tu, tuan-tuan. Kalau lah kira-kira 40 orang sekali dengan yang musafir tu, tak jadi Jumaat lah jawab dia hari tu. Semayang zuhur lah kita, tuan-tuan. Tak payah khutbah. Pakai semayang zuhur 4 rakaat, tak jadi 2 rakaat, tuan-tuan. Jadi zuhur lah hari tu, pasal tak cukup 40 orang yang bermukim. Orang yang bermukim macam mana? Orang yang bermukim ni, dia duduk di tempat kita ni, tuan-tuan, lebih daripada 3 hari. Maknanya kalau orang mari tempat kita, dia mari duduk sini. Selagi mana tak sampai 3 hari, dia masuk dalam bab musafir. Macam kita datang tetamu, orang mari menumpang rumah kita, daripada jauh duduk rumah kita. Dalam masa 3 hari kita kena layan, makan, minum, pakaian apa semua sekali, tempat tinggal siap. Tak payah suruh dia buat kerja, tak payah buat apa-apa. Dia tetamu kita hari itu. Tetamu kita hari itu. Tapi selepas 3 hari, dia bukan tetamu kita sebenarnya. Tapi tetamu lagi sebenarnya. Tapi dia kena tolong lah masa tu. Tolong kita kalau kita masuk dapur. Kalau dia ni jenis muslimah, maka dia kena masuk dapur juga lah. Tapi adab kita sebenarnya, kita tengok dalam masyarakat Melayu kita, bukan hari keempat tu, hari pertama kalau kita pergi rumah orang, masuk dapur lah, siap bawa ikan, potong bawang apa semua sekali. Itu masyarakat Melayu kita baru, tuan-tuan. Tapi dalam tempoh 3 hari itu, tuan rumah tak payah minta dia sebenarnya. Tak payah minta. Tapi masuk hari ke-4, 5 dan 6, tuan rumah kena minta dia masuk dapur juga, tolong-tolong kita. Pasal dia dah lebih daripada tarikh musafir sebenarnya. Maknanya dia kena tolong-tolong kita juga. Bermukim, orang duduk dalam qaryah, satu-satu qaryah, melebihi 3 hari, 4 dan seterusnya. Itu dia masuk bab mukim. Mustautin ni, tuan-tuan, dia duduk satu tempat tu bukan 3 hari yang lebih lah. Dia kalau ikut perkiraan semasa hari ini, dia duduk di satu tempat tu 4 bulan ataupun lebih. Dia duduk tempat ni, sekalipun dia ni menyewa. Macam saya, bukan duduk tetap sini, tapi dah berapa lama duduk? Dah masuk 6 tahun kan? 6 tahun, pejam celik 6 tahun. Anak berapa? Anak 4, isteri baru seorang. Pejam celik sekejap. Anak dah 4. Alhamdulillah, rezeki Allah Ta'ala. Okey. Lebih 4 bulan dan seterusnya, tu dia panggil mustautin pula. Okey, orang yang dikira masuk dalam bab syarat sah Jumaat ni, iaitu orang yang bermustautin. Bermukim, tak kira lagi sebenarnya. Bermukim. Dia mari singgah rumah kita lebih pada 4 hari, lebih pada 3 hari. Dia masuk bab mukim baru tu, tak mustautin. Dia nak bukan sekadar bermukim, lagi bermustautin. Tu kita nak kena. Itu syarat sah Jumaat. Dan 40 orang yang sah sembahyang dirinya, 40 orang yang sah sembahyang dirinya baru dikira Jumaat. 40 orang yang sah solat dirinya, maksudnya
Kalau dia solat walaupun seorang diri, sah solat dia. Dengan maksud kalau dia baca Al-Fatihah dia ni sempurna. Kalau dia pimpin orang, sah pimpinan dia tadi. Tapi kalau lah dia solat tadi tuan-tuan, Al-Fatihah dia tak lulus uspakum syar'i. Bunyi macam Al-Fatihah satu sudut, dengar kali kedua bunyi sumbang tuan-tuan. Tak betul dari segi sudut bacaan dia. Maka ketika tu sah solat tuan-tuan. Untuk diri dia tak boleh pimpin orang lain ketika tu tuan-tuan. Maka kalau ikut dalam perbahasan dalam mazhab Syafi'i ada dua pendapat daripada Syekh Ibn Hajar dan Syekh Ramli tuan-tuan. Depan ni saya cerita lepas ni tuan-tuan, dengan sebab dia ada dalam kitab ni saya tak cerita terus tuan-tuan. Kalau ada dalam kitab lain, tak ada dalam kitab ni saya cerita terus. Tapi dengan sebab ada dah. Maknanya syarat sah solat jemaah yang seterusnya 40 orang yang sah sembahyang dirinya. Maknanya pada hukum zahir dia tak sah, maka tak dikira tuan-tuan. Dia boleh pergi solat jemaah, tapi dia tidak dikira dalam 40. Dia pergi tak ada masalah, pergi kau. Pergilah. Cuma tak dikira dalam lingkungan 40 orang. Kira orang lain. Tak payah kira untuk diri dia. Seterusnya, jika terdapat daripada 40 orang itu yang tiada sah sembahyangnya, seperti contoh orang yang tak sah sembahyang, seperti ada orang yang tidak tahu membaca Fatihah. Ada dalam 40 orang tu, seorangnya tak pandai baca Al-Fatihah, sah tak solat dia? Kalau baru masuk Islam tak apa, kita enggak. Mu'allaf, hari ni masuk Islam, besok Jumaat dimaaf bagi diri dia, tapi boleh kira tak boleh kira juga kan? Tak boleh kira juga pasal tu 40 masuk imam. Paling kurang tapi lebih bab kita. Jangan risau tuan-tuan, lebih pergi lepas ni kira pula. Berapa sah tamu pun lebih dah tuan-tuan. Sah pertama pun lebih dah 40 orang tuan-tuan. Seperti ada orang yang tidak tahu membaca Fatihah, umpamanya tidak kena membaca sebahagian daripada huruf Fatihah disebabkan tidak belajar bersungguh-sungguh. Dengan sebab apa? Dia tak asal baca Al-Fatihah. Dengan sebab tak belajar tuan-tuan. Dengan sebab tak belajar bersungguh-sungguh.